Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah taala beri peluang kepada kita bersama-sama meneruskan lagi pembacaan matan Sulamun Nawraqi fi ilmi mantiqi. Iaitulah kita pada malam ini kita masuk pada siri yang ke-18, iaitulah pada fasal fi qiyasi istisna'i, ataupun qiyas dipanggil qiyas syartiyah ataupun qiyas istisna. Sama je tu, penamaan yang sama ataupun penamaan yang bermakna yang sama sahaja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain min amin ya rabbal alamin. Faslun fi qiyasi istisna'i wa minhu ma yud'a bil istisna'i yu'rafu bisyarti bilattiza'i wa huwa allazi dalla ala natijah أو ضدها بالفعل لا بقوة فإن يكو شرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي والرفع تال ورفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا وإن يكن منفصلا فوضع ذا yuntiju raf'u zaka wal aksu kaza wa zaka fi akhassi summa in yakum mani'a jam'i fa bi wad'i zazukin raf'u li zaka duna aksin wa iza mani'a raf'i kana wahwa aksu za. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah, faslun fi qiyasi istisna'i. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan qiyas istisna ataupun qiyas syartiyah. Baik, jadi di dalam perbahasan fasal ini musannif akan menjelaskan tentang perbahasan qiyas istisna'i ataupun yang dipanggil qiyas syarti. Kan kita telah habis ataupun perbincangan qiyas yang sebelum ini. Qiyas itu dia terbahagi kepada dua, ada qiyas iqtirani dan yang kedua ada qiyas syarti. Maka dalam perbahasan ini akan memfokuskan ataupun membicarakan tentang qiyas syarti ataupun yang dipanggil qiyas istisna'i. Baik. Wa minhu ma yud'a bil istisna'i yu'rafu bisyartiyya bila amrin tira'i bilam tira'i, dan setengah daripadanya, wa minhu dengan min dengan makna ba'd lah ni, dan bermula setengah daripadanya hu qiyas tu, itu yud'a barang yang dikenal akan dianya barang dengan istisna ataupun bil mula
Wa minhuma yud'a bil istisna'i, dan bermula setengah daripadanya kias ma itu barang-barang yud'a yang dikenal akan dianya, yu'rafu yang dikenal akan dianya barang dengan syarat atau syarti, bilam tirai, dengan tiada ragu, tiron dengan tiada ragu. Baik. Jadi di dalam perbahasan ataupun bait ini, kias istisna'i dia adalah kias-kias yang melengkapi kepada huruf istisna. Maksudnya kias istisna ini adalah dia ditandai dengan huruf-huruf istisna ataupun yang dipanggil huruf-huruf yang mengecualikan. Contoh illa. Itu huruf syarti ataupun huruf istisna. Maka kias istisna'i dia ini adalah kias-kias yang melengkapi kepada huruf ataupun ditandai dengan huruf istisna. Contoh illa ataupun lakin. Itu juga dipanggil huruf istisna, lakin, illa dan lain-lain sebagainya. Maka ia juga dikenal ataupun diketahui ataupun dipanggil dengan syarti. Dengan apa? Dengan bilam tirai, dengan tanpa ragu. Maksudnya kita menyebutkan akan huruf itu tanpa ragu-ragu lagi. Itu adalah kias istisna ataupun itu adalah si mutakallim bila mana bercakap ada huruf ataupun ada perkataan yang kita katakan syarti ataupun istisna, maka ia dikatakan tanpa ragu-ragu lagi. Ia dikatakan dengan kias istisna'i. Maka secara mudahnya kias istisna ini adalah yang ditandai dengan huruf syarat ataupun huruf istisna, lakin, illa dan lain-lain sebagainya. Maka kias istisna'i dia juga dikenal dengan kias syarti. Dalam perbahasan yang sebelum ini, dalam faslun fi qiyas, kita telah bahagi ataupun kita telah membicarakan tentang kias itu terbahagi kepada dua. Ada kias istisna, ada kias iqtirani dan ada kias syarti. Maka pada malam ini kita akan bahas tentang kias syarti ataupun yang dipanggil dengan kias istisna'i. Baik. Wahwa allazi dalla ala natijah au diddiha bil fi'li la biquwwah. Wahwa dan bermula dianya qiyas istisna'i itulah, atau pada kata bil istisna'i itulah, dan bermula dianya qiyas istisna'i allazi dalla ala natijah itu allazi yang menunjuki dalla ala, ianya lazi tu ala di atas natijah, au diddiha atau lawannya natijah, bil fi'li la biquwwah, dengan fi'il la biquwwah, dengan tiada quwwah. Baik. Maka kias istisna'i itu adalah bila kita terpahan kias istisna'i, ia adalah sesuatu yang terpahan kepada natijah. Ataupun kias istisna'i ini adalah ia menjurus ataupun terfokus kepada natijah. Ataupun kita nak faham kias istisna'i ini melalui natijah ataupun diddiha ataupun lawan bagi natijah dengan fi'il. Maksudnya bentuk natijah itu dia disebutkan di dalam kias ataupun lawan bagi kias ataupun lawan bagi natijah. Contoh kita kata kullama kanat syamsu tala'atan kana an-nahar mawjudan lakin syamsu tali'ah. Maka natijah dia adalah naharu mawjud.
maka kita akan dapati matahari yang terbit. Karena adanya matahari itu adalah nahar. Itu yang bercahaya. Maujud. Lakin syamsu tala'ah. Akan tetapi matahari itu tala'ah, terbit. Matahari itu tenggelam. Nah, maka natijah ada an-naharu maujud. Ataupun matahari itu terbit, maka natijah adalah an-naharu maujud. Ataupun cahaya yang keluar ataupun adanya cahaya. Maka kita dapati bahawa di dalam kias istisna'i, maka kita akan dapati ataupun kita terfaham bila mana kias istisna'i ini melalui natijah ataupun lawan bagi natijah. Maka itulah dikatakan sebagai kias istisna'i. Yang paling penting bila mana kita masuk ataupun perbahasan di dalam bab syakal ataupun bab-bab dhurub ataupun perkataan contoh-contoh berkenaan tentang ayat-ayat, maka kalau kita nak katakan ia adalah kias istisna'i, maka perlu yang pertama sekali kita mencari huruf-huruf istisna ataupun huruf-huruf syarat ataupun huruf istisna, illa ke ataupun lakin ke. Maka itu dinamakan kata kias istisna'i ataupun kias syarat ataupun kias syartiyah. Fa in yakum syartiyyu zattisali antaja wad'u zaka wad'at tali. Maka jika fa in yaku, maka jika adalah syarti. Maka jika adalah syarti itu zattisali yang mempunyai ittisal. Maksudnya yang mempunyai sambungan. Antaja wad'u zaka wad'at tali, nescaya ia bernatijah wad'u zaka oleh wad' zaka akan wad' tali. Fa iyakum syartiyyu zattisali, maka jika ataupun maka sungguh yaku adalah syartiyyu tu zattisali itu yang mempunyai ittisal yang bersambung. Maka maksudnya qadiyah syartiyah dia mempunyai ittisal, mempunyai sambungan. Anta jawad uzakan, nescaya ia qadiyah syartiyah yang bersambung itu bernatijah wad'u zaka wad'atali oleh wad' zakah di atas ataupun akan wad' tali. Maka pada qadiyah syartiyah muttasilah, kan kita telah bahagi ada qadiyah munfasilah, ada qadiyah muttasilah. Ada ingat tak qadiyah? Bab perbahasan qadiyah. Bab perbahasan qadiyah. Qadiyan wa ahkamuha. Ada ingat bab tajuk tu? Qadiyah dan juga hukum-hukum qadiyah. Maka asalnya qadiyah dia terbahagi kepada dua, kan? Ada qadiyah hamliyah, iaitu qadiyah yang ditandai dengan isna. Maka itu dinamakan kata qadiyah hamliyah. Maka di bawah ni ada ditandai dengan ada suar ataupun ada kulliyah, ada syakhsiyah. Itu tentang hamliyah. Maka sekarang kita bahas qadiyah syartiyah. Maka qadiyah syartiyah dia terbahagi kepada dua. Ada muttasilah yang bersambung, ada munfasilah yang terpisah. Maka ada manik huma, ada manik jami', ada manik khulu. Ada. Itu perbahasan munfasilah. Sekarang ni kita bahas tentang qadiyah muttasilah, qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah. Maka qadiyah syartiyah muttasilah dia menghasilkan natijah. Ataupun qadiyah syartiyah muttasilah, natijah dia adalah wad' zakah dan wad' tali. Maksudnya wad' zakah ni dia sebut muqaddam dan wad' tali ni dia sebut tali.
Contoh, kullama kana haza insanan. Itu adalah zakar ataupun muqaddam. Menyebutkan akan insan. Kana hayawan. Maka itu adalah tali. Menyebutkan juzuk yang kedua, iaitu insan. Insan itu adalah sebahagian daripada hayawan. Lakinnahu insanan. Akan tetapi, ini dipanggil istisna. Akan tetapi, insanan bernatijah annahu hayawan. Akan tetapi insan itu adalah sebahagian daripada hayawan. Maka wada' ataupun qadiyah syartiyah muttasilah, dia ini menghasilkan natijah wada' zakar dan wada' tali. Apa wada' zakar? Iaitulah menyebutkan akan muqaddam ataupun mensabitkan akan muqaddam, dan menyebutkan akan tali ataupun mensabitkan akan tali. Menyebutkan juzuk yang pertama iaitu sebut muqaddam, dan menyebutkan juzuk yang kedua iaitu sebut tali ataupun sebut akan tali. Maka itu dinamakan kata qadiyah syartiyah muttasilah. Ada penyambungan antara juzuk yang pertama dan juzuk yang kedua, dan bernatijah dan di antara juzuk yang pertama disebutkan akan muqaddam dan juzuk yang kedua disebutkan akan tali, dan disusuli dengan lakin, iaitu adatu istisna. Adatu istisna. Maka bernatijahnya annahu hayawan. Itu dipanggil ain tali. Diri kepada tali ataupun penyebutan juzuk yang kedua. Maka itu dinamakan kata qadiyah syartiyah muttasilah. Walaupun kita katakan qadiyah syartiyah muttasilah, dia sebenarnya di dalam bab qadiyan wa ahkamuha. Tetapi qadiyah ataupun kita kata qadiyah syartiyah muttasilah, dia disebut di dalam fasal qiyas ataupun bab qiyas. Maka sebab itu antara satu-satu bab dengan bab yang lain ia berkaitan, dan juga ada keterkaitan antara satu sama lain. Maka mempelajari ilmu mantik, kita tak boleh satu bab saja mengaji, tak boleh. Kerana keterkaitan bab dia kadang-kadang ada di dalam bab yang lain. Macam contoh ni lah, qadiyah, sedangkan di dalam qadayan wa ahkamuha, di dalam tu ada bab dalam tu ada bab apa? Fasal tanaku, fasal aksi mustawi, fasal tanaku dan fasal aksi mustawi saja. Tetapi itu sebahagian ataupun kita panggil qadiyah syartiyah muttasilah, ia disebut di dalam qiyas istisnai. Maka sebab tu antara satu bab dan bab yang lain, dia keterkaitan tu ada, walaupun berlainan bab. Dia sebut di dalam bab ini, kadang-kadang tidak sebut dalam bab ini. Seperti contoh qadiyah syartiyah muttasilah. Di dalam bab yang sana, qadiyan wa ahkamuha, dia hanya sebut kepada penjelasan kepada qadiyah hamliyah, ada kulliyah, ada syakhsiyah, dan qadiyah syartiyah ada menyebut muttasilah dan munfasilah. Yang hanya disebut adalah munfasilah. Maka muttasilah adalah disebut di dalam fi qiyas istisnai. Sebab itu antara satu bab dan bab yang lain itu ada keterkaitan. Baik. Wa raf'u talin rafa'a awwalin wa la yalzamu fi aksihi ma liman jala. Dan bernatijah ni atau pada kata antaja wad'u zakatulah, dan bernatijah
dan bernatijah oleh waraf'u tali, oleh rafa' tali, akan rafa' awal. Yalzam wala yalzamu, dan tiada lazim, fi aksihima, ianya natijah pada aksihima, pada sebaliknya, huma keduanya mana? Keduanya sebut tali itu, ataupun sebut muqaddam dan sebut tali, ataupun rafa' muqaddam ataupun wada' tali. Nah, liman jala, kerana apa? Kerana barang yang terang, ianya barang. Wa raf'u talin raf'a awalin wala, dan bernatijah oleh rafa' tali, raf'a awalin akan rafa' awal, wala yalzamu, dan tiada lazim ianya natijah fi aqsihima, pada sebalik keduanya, huma keduanya rafa' muqaddam ataupun wada' tali itulah. Nah, rafa' muqaddam ataupun sebut muqaddam ataupun wada' tali itu. Liman jala, kerana apa? Kerana barang yang terang, ianya barang. Baik. Perkara yang menghasilkan natijahnya adalah rafa' tali dan rafa' awal. Maksudnya apabila tali itu kita nafikan. Maksudnya tali itu kita nafikan. Kan sebut muqaddam yang awal, sebut tali yang kemudian. Maka kita menafikan tali itu. Kita menafikan tali. Contoh, apabila kita menafikan tali, maka muqaddam juga akan ternafi. Kan sebut muqaddam dan juzuk yang pertama, kullama kana haza insan, itu muqaddam. Kana hayawanan, itu tali. Maka sekarang ni kita menafikan tali. Kita tidak sebut kana hayawanan, adalah itu hayawan. Kita sebut muqaddam saja. Kita sebut kana adalah ini adalah insan. Kita sebut muqaddam saja. Tali kita tak sebut. Kita tidak sebut ini adalah hayawan. Insan yang kita sebut tadi adalah hayawan. Kita tak sebut hayawan. Maka apabila ternafinya tali ataupun juzuk yang kedua, maka ternafi juga juzuk yang pertama, iaitu muqaddam. Muqaddam. Kerana yang kita nak dapatkan natijah itu akan terbantuk. Maka sebab itu juzuk yang pertama, iaitu muqaddam, dia ini mulaim dengan juzuk yang kedua, iaitu tali. Maka sebab itu menafikan tali, maka ternafi juga muqaddam. Walaupun kita menyebutkan kana haza insan, adalah ini insan, adalah ini manusia, maka juzuk yang kedua adalah tadi kana hayawan, ini adalah hayawan. Penyebutan insan itu adalah hayawan. Maka kita menafikan hayawan. Kita hanya menyebutkan muqaddam. Maka bila mana menafikan tadi, sama juga telah menafikan muqaddam. Kenapa? Kerana yang menjadi natijah kepada muqaddam juzuk yang pertama dan juga juzuk yang kedua tali adalah ain tali, diri kepada tali. Contoh, kullama kana haza insan, itu muqaddam. Tali kana hayawanan, lakinnahu insanan, natijat ataupun annahu hayawan. Akan tetapi insan itu adalah sebahagian daripada hayawan. Maka diri tali ataupun ainun tali itu daripada juzuk yang kedua. Maka sementara pada bait ini kita menafikan tali. Kita menafikan tali, maka tidak akan mengeluarkan natijah pada qiyas ataupun pada qadhiyah syartiyah muttasilah. Maka sebab itu menafikan tali, maka juga sama menafikan muqaddam. Kerana muqaddam dan juga tali, dia ini mulaim. Dia ini saling keterkaitan.
Sebut tali maka sebut muqaddam. Sebut muqaddam maka sebut tali. Menafikan tali maka menafikan juga muqaddam. Kerana natijahnya bagi qadhiyah syartiyah muttasilah adalah daripada ainun tali. Sementara wadha' tadi kita telah menafikan. Maka macam mana kita nak mendapatkan natijah? Maka tidak akan mendapat natijah. Maka ia adalah tidak betul. Kerana kita telah menafikan tali, maka natijah pun tidak ada. Maka ternafi juga muqaddam, ataupun kita panggil sebut muqaddam. Baik. Maka bila mana kita sebut muqaddam, juzuk yang pertama, sementara kita menafikan tali, juzuk yang kedua, maka ia adalah tidak lazim. Tidak lazim. Tidak lazim akan natijah. Kerana apa? Kerana kadang-kala tali itu dia lebih umum dari muqaddam. Maka tidak lazim rafa' khas kepada rafa' am. Tidak lazim rafa' khas kepada rafa' am. Dan tidak lazim juga sebut, dan tidak lazim sebut am, sebut khas. Dan tidak lazim kita nafi khas seperti kullama hazal insan kana hayawan. Maka sebab itu bila kita menafikan tali, maka kita juga menafikan muqaddam. Maka ia tidak lazim. Kita sebut muqaddam tapi kita nafikan tali. Itu tidak lazim bagi natijah. Kerana kadang-kadang tali itu dia lebih umum dari muqaddam. Maka sebab itu natijah bagi sebut muqaddam ataupun sebut tali, juzuk yang pertama dan juzuk kedua, natijah dia adalah ainun tali. Diri kepada tali juzuk yang kedua. Sementara kita telah menafikan. Maka sebab itu ia tidak lazim, bahkan dia tidak kena daripada bab qadhiyah syartiyah muttasilah. Baik. Sikit lagi. Kita nak habis sampai isyak ni. Wa in yakun munfasilan fawad'u za yuntiju raf'a zaka wal aqsu kaza. Dan jika wa in yakum, dan jika ada ianya qadhiyah syartiyah munfasilah tu fawad'u za, maka bermula wadha' za. Itu yuntiju, itu menatijah ianya wadha' za. Wal aqsu kaza, akan rafa' zaka. Wal aqsu kaza, dan bermula akas itu seperti demikian. Wa in yakun munfasilan fa wad'u za yuntiju raf'a zaka wal aqsu kaza. Dan jika ada ianya qadhiyah syartiyah, itu munfasilah, yang berpisah, maka bermula fawad'u za, maka bermula wadha' za. Itu yuntiju, bernatijah ianya wadha' za tu zaka, akan rafa' zaka. Wal aqsu kaza, dan bermula akas itu seperti kaza, demikian. Baik. Maka jadi apabila kita kata qadhiyah, maka apabila qadhiyah itu kita kata qadhiyah syartiyah munfasilah. Maka qadhiyah syartiyah munfasilah, dia adalah natijah dia menyebutkan akan muqaddam dan menafikan akan tali. Contoh kita kata imma an yakuna mawjudun qadiman. Adapun bahawa sungguh adalah itu maujud qadiman, yang lama.
Wa imma, dan adapun an yaku, sungguh adalah ia hadisan, itu adalah baru, lakinnahu qadimun, maka nantinya laisa bi hadis, kerana itu tiada hadis. Lakinnahu hadisun, berarti dan ainahu ghairu qadim. Itu asal. Maka sebalik daripada wal aqsu kaza, iaitu kita sebut tali tapi kita menafikan muqaddam. Tadi kita sebut muqaddam dan juga kita sebut tali. Ini sebalik, iaitu kita sebut tali. Tadi adalah kita menyebutkan akan muqaddam dan menafikan akan tali. Kalau wal aqsu kaza, kita menyebutkan akan tali tapi kita menafikan akan muqaddam. Contoh, lakinnahu laisa. Lakinnahu laisa itu adalah juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua daripada tali ataupun sebut tali. Lakinnahu laisa biqadimin. Annahu bihadis. Kita menyebutkan akan tali tapi kita menafikan akan muqaddam. Ini adalah qadhiyah syartiyah munfasilah. Kadang-kadang dia sebut muqaddam dan menafikan tali. Kadang-kadang dia menyebutkan akan tali, dia menafikan muqaddam. Contoh dalam ni, amma an yakuna mawjud qadiman wa amma an yakuna hadisan. Lakinnahu qadiman, maka nanti jadi laisa bihadis lakinnahu hadis. Dia menyebutkan akan muqaddam dan menafikan tali. Ataupun wal aqsu kaza, kita sebalik daripada kita sebut tadi, sebut muqaddam dan nafi tali. Ini sebut tali, nafi muqaddam. Maka jatuh lakinnahu laisa biqadimin, maka natijahnya annahu bihadisin. Baik. Wa zaka fi akhassi summa in yakum mani'a jam'i fa bi wad'i zazukin. Dan bermula zakah. Wa zakah, dan bermula zakah. Fi akhassi, itu pada yang khusus. Summa in yakum, kemudian in yakum, jika ada ianya qadhiyah syartiyah munfasilah. Mani'a itu mani' jami'. Mani'a jam'i itu mani' jami'. Maka fa bi wad'i, maka sabit dengannya wadha' za. Zukin yang dimaklumkan. Yang dimaklumkan. Maka keadaan sebut salah satu. Keadaan kita sebut salah satu daripada dua taraf. Ataupun natijahnya nafi yang lain, ataupun kita kata sebalik itu dia terdapat pada manik yang lebih khusus. Ataupun manik yang lebih, ataupun manik huma. Kan kita telah terdahulu kita bahagi dah. Kalau qadhiyah syartiyah, dia ada munfasilah, dia ada muttasilah, dia ada munfasilah. Kalau munfasilah dia ada tiga, ada manik jami', manik huma, manik khulu. Maka kalau qadhiyah syartiyah munfasilah, dia manik jami', maka dia itu sebut muqaddam dan nafi tali. Kenapa? Kerana dia tidak boleh berkumpul kedua sekali, muqaddam dan juga tali, atas perkara yang betul. Contoh, imma an yakuna jismu abyad au aswad. Maka di sini
jisim dia tidak boleh berkumpul. Sifat hitam dan juga sifat putih. Contoh. Maka putih dan juga hitam tidak boleh berkumpul. Dia lain-lain sifat. Maka ini adalah kita kata tidak boleh berkumpul. Ini dipanggil manik jamid. Manik jamid. Maka di dalam bab ini musannif dia nak menyebutkan kepada kita bila mana kita berhadapan dengan qadhiyah syartiyah munfasilah, antara salah satu munfasilah itu adalah manik jamid ataupun manik huma. Ataupun kita sebut salah satu daripada taraf yang mana natijah dia nafi yang lain. Ataupun sebalik daripada taraduf, atau sebalik daripada perkara yang ada pada manik yang lebih khusus ataupun manik huma. Maka manik huma lebih khusus, maka manik jamid dia itu lebih maklum. Maklum dengan apa? Maklum dengan tercegahnya berkumpul di antara dua perkara pada satu jisim. Maksudnya dalam bab ini kita lebih faham pada bab ini terdahulu lagi pada bab berbicara qadhiyan wa ahkamuha. Maka bab ini ataupun pada bab ini wazaka fi akhassis summa in yaqub, pada bab ini telah dijelaskan pada musannif telah jelaskan pada bab qadhiyan wa ahkamuha tentang qadhiyah syartiyah munfasilah. Maka di antara qadhiyah syartiyah munfasilah, manik jamid, manik huma, manik khulu, yang lebih khusus daripada tiga-tiga ni adalah manik huma. Kerana manik huma dia terbenar kepada manik khulu dan terbenar kepada manik jamid. Sedangkan manik jamid dia tidak terbenar kepada siapa-siapa. Ataupun manik khulu dia tidak terbenar kepada siapa-siapa. Sementara manik huma yang berkumpul di antara manik jamid dan manik khulu, maka manik ini lebih khususkan, dia boleh memilih di antara manik khulu dan juga manik jamid. Maka sebab itu dalam bab ini musannif kata yang demikian dikhususkan manik huma. Manik huma lebih khusus dan manik huma lebih umum. Sementara manik jamid itu dia maklum pada wadha' za. Maklum perkara yang tercegahnya berkumpul. Pada satu jisim ada hitam dan putih, maka tercegah hitam dan putih di antara ataupun tercegah di antara hitam dan putih pada satu jisim. Maka ia diketahui daripada wadha', perkara yang telah dimaklumi pada wadha' yang telah disebut. Satu jisim dimasukkan hitam dan juga putih, maka ini adalah tidak lazim dan tercegah manik jamid. Satu jisim tidak boleh berkumpul hitam dan juga putih. Kalau hitam, hitamlah. Kalau putih, putihlah. Maka sebab itu perbahasan ataupun bab ini telah kita faham ataupun telah kita maklum pada perbahasan qadhiyan wa ahkamuha. Baik. Rafa'u li zaka duna aqsin wa iza mani'a raf'in kana fahwa aksuza. Raf'u akan rafa'. Ini apa pada mana? Yuntiju rafa'. Ini atau pada kata wazaka fi akhas itu. Akan rafa' li zaka bagi zakah. Duna aqsin wa iza itu tiada sebalik. Wa iza dan apabila ada ianya mani'a raf'i, iaitu manik rafa', kana maka bermula dianya manik rafa' itu fahwa aqsuza, itu sebalik
dia tidak berlaku sebalik. Maksudnya tidak berlaku sebalik fahuwa aqsuza, iaitu dia tidak ada natijah. Dia tidak bernatijah. Tetapi salah satu muqaddimah ataupun salah satu juzuk yang pertama dan juzuk yang kedua ataupun sebut yang lain kerana kemungkinan berkumpul kedua sekali itu adalah mustahil. Mustahil. Maksudnya fahuwa aqsu ataupun duna aksi ataupun raf'u li zakat duna aksi, rafa bagi zakat itu tiada sebalik. Maksudnya tidak berlaku sebalik, tidak berlaku natijah, tapi salah satu muqaddimah ataupun sebut yang lain kerana berkemungkinan berkumpul kedua sekali. Maka sebab itu ini perbahasan lagi pada perbahasan manik jamek. Manik jamek. Kalau rafa dia tidak ada akas. Sebaliknya kalau sebalik rafa itu ada akas. Misal kita kata lakinnahu laisa bi abyadhi, maka tidak ada natijah annahu aswa. Lakinnahu laisa bi abyadhi, maka natijahnya ghairu aswa. Ghairu aswa. Kerana apa? Kerana tidak lazim, tapi salah satu dua yang berlawanan. Tidak lazim salah satu dua yang berlawanan. Dengan makna kita sebut yang lain dan tidak sebut lazim pada nafi. Kerana apa? Kerana boleh wujud lawan yang lain seperti merah. Maka sebab itu di dalam manik jamek tidak boleh ada salah satu abyad dan juga aswad. Tidak boleh berkumpul. Tapi di sebalik kedua ini, yang tercegahnya berkumpul kerana di sebalik daripada abyad dan juga aswad mungkin merah, mungkin kuning. Maka sebab itu dia kata lazim nafi salah satu dua yang berlawanan. Maksudnya manik jamek dia ini lazim menafi bagi manik jamek. Tidak boleh berkumpul aswad dan juga abyad pada satu jisim. Tidak boleh berkumpul dua warna ini. Tetapi lazim juga wujud yang lain daripada aswad dan juga abyad, mungkin merah. Maka itulah dikatakan pada bab ini rafa'u li zakat duna aksi wa iza mani'a rafi'i kana fahuwa aksuza. Maka sebab itu manik jamek ini dia ini tidak seperti manik huma, tercegah berkumpul. Walaupun tercegah berkumpul kena ada salah satu. Mungkin tidak ada salah satu, mungkin merah daripada sebalik abyad dan juga aswad. Maka itu dan dikatakan aksuza. Dan apabila kita katakan qadhiyah syartiyah munfasilah itu manik rafa ataupun manik khulu, maka sebalik dia adalah za. Maksudnya kita menafikan salah satu daripada dua taraf yang bernatijah, sebut yang lain dan tidak sebut yang lain. Itu sebalik daripada itu. Kerana apa? Kerana kita sebut yang lain dan tidak boleh kita membuat sebalik itu kerana dia tertegah sunyi. Ini makna khulu. Tertegah sunyi dari kedua. Dan kemungkinan dia berkumpul kedua sekali itu atas yang benar. Contoh, imma an yakuna syai'un ghairu abyad au ghairu aswad. Adapun sungguh yakun ianya syai' ghairu abyad, itu bukan abyad ataupun ghairu aswad ataupun hitam, bukan putih ataupun bukan hitam. Kemungkinan dia tidak putih dan juga dia tidak hitam. Itu. Ini dipanggil manik rafa ataupun manik khulu.
Maka sebalik dia adalah za. Maksudnya dia menafikan salah satu daripada dua taraf. Ada dua segi, abyad dan juga aswad. Dia menafikan salah satu daripada taraf abyad dan juga aswad. Kerana nanti jadi salah satu. Dan tidak boleh kita kata sebalik tu. Dan tidak boleh kita katakan ataupun tidak boleh kita mengatakan salah satu itu adalah hanyalah aswad dan juga abyad. Kemungkinan yang selain daripada abyad. Maka sebab itu tubik misal imma am yakuna syai'un ghairu abyadi au aswadi. Adapun bahawa sungguh ianya sesuatu ghairu abyad, bukan hitam, bukan putih, au ghairu aswad, ataupun bukan hitam. Lakinnahu abyad, akan tetapi hitam, nantinya annahu ghairu aswad, bukan hitam dan juga bukan putih, akan tetapi hitam, nantinya annahu ghairu aswad. Dia menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Baik. Maka secara kesimpulannya, di dalam bab qadiyah wa ahkamuha, iaitulah ia terbahagi kepada dua. Ada qadiyah muhmalah, ada qadiyah syartiyah. Kalau qadiyah muhmalah, iaitu yang ditandai dengan adatu isna, yang mana dia ada kulliyah yang ditandai dengan adatu sur, dan juga qadiyah hamliyah syakhsiyah yang tidak ditandai dengan adat sur. Kemudian qadiyah syartiyah ataupun qadiyah syarti ataupun qadiyah istisnai. Dia ini ada dua. Ada qadiyah munfasilah, ada qadiyah muttasilah. Kalau qadiyah yang kita bicara di sini adalah qiyas istisna ataupun qiyas ataupun qadiyah syarti. Maka di dalam syartiyah dia ada muttasilah, dia ada munfasilah. Maka sebab itu salah perkaitan antara satu sama lain ini agak, kita kata agak panjang. Bahkan kalau qiyas istisna ini ataupun qiyas syarti, dia ini lebih kepada qawaid. Dia lebih kepada qawaid, iaitu di antara muqaddam dan juga tali. Yang mana dia berkaitan qiyas istisna ini di antara sebut muqaddam dan juga sebut tali. Kullama kana haza insanun, itu muqaddam. Tali kana hayawan, yang kita sebut inilah insan. Maka tali dia juzuk yang kedua adalah kana hayawanun, adalah ia manusia itu, insan itu adalah hayawan. Maka di dalam bab qiyas istisnai, dia berkaitan antara juzuk yang pertama iaitu sebut muqaddam dan juzuk yang kedua sebut tali. Maka yang menjadi muttasilah, yang menjadi istisnai adalah lakinnahu, akan tetapi. Maka itulah yang dinamakan dengan qiyas istisnai. Maka yang paling penting kita kena tahu bahawa bila menyebut qiyas istisnai, maka ia adalah merujuk kepada huruf-huruf istisna, lakin. Maka itu dinamakan qiyas istisnai. Itu lebih mudah. Lebih mudah. Ada soalan?
tinggal dua fasal lagi, lepas tu insya-Allah akan tamatlah, akan khatam. Kita tinggal pada dua saja lagi, iaitu faslun fi lawahiq qiyasi dengan aqsamul hujjah. Lepas tu kita khatam insya-Allah. Moga-moga dua malam lagi insya-Allah kita akan khatamlah, 2 malam ataupun 3 malam lagi lah. 3 malam lagi insya-Allah akan khatam pembacaan matan sulam. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga perkongsian ini menjadi batu lanjutan bagi kita untuk terus mendalami ilmu Allah ataupun mendalami ilmu alat yang mungkin kadang-kala kita tidak nampak kerana mungkin kelemahan diri kita. Akan tetapi kelamaan kita, bila mana kita selalu mengulang-ulang, insya-Allah kita akan nampak. Yang paling penting di dalam bab berkenaan tentang mantik ini, bab tanaqud ataupun babul qadhiyan wa ahkamuha ataupun bab qiyas, yang paling penting adalah kita memahami apa yang dikehendaki pada bab ini. Itu sahaja. Itu yang paling penting bila mana kita melihat satu bab ataupun satu fasal. Apa inti dia? Kerana hujah dia banyak, huraian dia banyak. Huraian, kalau kita nak lebih faham, kita jangan ambil huraian, kita ambil isi. Contoh pada bab malam ini kita masuk bab faslun qiyasi syarti. Fasal pada menyatakan qiyas syarak ataupun qiyas syarti. Maka qiyas syarti, qiyas syarak, dia adalah menunjuki ataupun dilengkapi dengan adatu istisna, iaitu lakin. Maka kita fokus lakin. Kita tahu satu ayat tu ada lakin, akan tetapi, maka akan tetapi itu adalah qiyas syarak ataupun qiyas syarti ataupun qiyas istisnai. Itu dulu. Berkaitan bagaimana muqaddam sebut tali, maka persambungan adalah natijah dia ini, itu adalah perbicaraan dia. Maka yang paling penting kita tahu dulu apa kehendaki pada fasal itu. Bila mana kita tahu, maka kita dapat tasawurat apa yang dikehendaki, dan bila mana kita mengaji dengan orang lain, kita telah nampak ini perbahasan dia, maka mudahlah kita nak mencerna dan kita nak tasdiki pada sesuatu perkara. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, Allah Ta'ala merahmati kita, insya-Allah ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatan ahlu sunnah wal jamaah min al-asy'ariyah wal maturidiyah. Allahumma ja'alna min al-amilin wa ibadatan mukhlisin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa ridwatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.